Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الله أكبر، 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 الله أكبر walillahil hamd. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Kemenangan di dalam menghadapi diri kita sendiri sepanjang sebulan lamanya. Kita telah bersalat, kita telah melakukan puasa, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melakukan ibadah kepadanya. Kita menghadapi cabaran diri kita sendiri, nafsu kita. Kita membesarkan syariat Allah dengan memenuhi masjid-masjidnya. Kita menjadikan sebulan berkenaan merupakan bulan ibadah. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari dan kemudian kamu membesarkan Allah di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu semua bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka hari ini adalah hari kesyukuran. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini hari kita bertakbir, menyatakan bahawasanya Allah lah yang maha besar di dalam kehidupan ini. Hari ini adalah hari kita mengharapkan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Hari ini adalah hari kita merayakan bagaimana kita dapat menewaskan nafsu kita. Sesiapa yang tidak melaksanakan Ramadan dalam erti kata yang sepatutnya, maka dia sebenarnya tidak mengecapi nikmat kemenangan pada hari ini. Sesiapa yang telah mengalpakan Ramadan, sesiapa yang telah melalaikan Ramadan, sesiapa yang tidak mengutip tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah sepanjang Ramadan, maka hari ini dia tidak menyempurnakan bilangan hari. Maka hari ini dia tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dia tidak menyempurnakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala itu karim. Allah itu pemurah. Sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan dengan pemberian Allah yang tidak terbatas nikmatnya. Seseorang yang pemurah dalam dunia ini pun, jika ia memberi sesuatu yang singkat dan terhad, tidak dinamakan padanya sifat pemurah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dia telah memberikan dunia kepada Firaun, kepada Qarun. Dia telah memberikan dunia juga kepada Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kepada sesiapa yang Allah sayang dan tidak sayang. Tetapi Allah tidak akan memberikan akhirat, melainkan hanya kepada orang-orang yang ia sayang. Dunia ini terlalu singkat dan sedikit.
Apabila kita sampai pada hari akhirat kelak, dunia bagaikan satu detik yang singkat dan pendek. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Apabila kita mati, kita akan merasakan bahawasanya tidak kita duduk di dunia ini melainkan kadar satu pagi ataupun satu petang ataupun satu pagi semata-mata. Maka kurniaan yang terbesar ialah akhirat. Sesiapa yang tidak mendapat kurniaan Allah di akhirat kelak, nikmat syurga, nikmat perlindungan, segala nikmat yang dijanjikan itu, bererti ia tidak mendapat kurnia daripada Tuhan yang Jawad, Tuhan yang Karim, Tuhan yang Maha Pemurah, dan Tuhan yang Maha Pemberi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia yang berterusan. Sekalipun Ramadan itu tamat, tetapi pahala dibawa sehingga ke akhirat. Insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini adalah Aidil Fitr. Aidil Fitr, kita membayar sadaqatul fitr, sedekah fitrah. Kita sebut dalam bahasa Melayu sebagai zakat fitrah. Fitrah ialah fitrah, sifat asal kejadian yang Allah jadikan kita di atasnya. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Allah mahu daripada hari ini kita kembali kepada fitrah. Allah mahu kita kembali kepada sifat asal kemanusiaan yang Allah cipta, manusia yang bersih, manusia yang ingin mencari Tuhan. Nabi SAW menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maksud di atas sifat semula jadi yang Tuhan ciptakan kepadanya. Maka pada hari ini kita kembali kepada sifat semula jadi. Kita telah membersihkan diri kita pada Ramadan. Kita tahu kita ada kelemahan. Kita membayar fitrah, zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampung kelemahan kita. Dan kita ingin balik kepada sifat asal yang Allah ciptakan. Insan yang penuh kesantunan, harmoni, tunduk pada Tuhan, sayang di kalangan manusia, hormat menghormati, inginkan kebaikan pada semasa kita di alam. Sebelum kemunculan kita di dunia ini, Allah telah bertanya kita, alastu birabbikum? Qalu bala. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Kita telah menjawab pada alam ruh bahwasanya benar, wahai Tuhan, engkaulah Tuhanku. Apabila kita datang ke dunia, kita telah dilupakan oleh dunia. Kerana dunia itu mata'un ghurur. Kerana dunia itu perhiasan yang menipu. Banyak liku-liku perjalanan dalam hidup, banyak cabaran dalam hidup, sehingga kita terlupa bahawa kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya Aidil Fitr supaya kita kembali kepada fitrah yang asal kita. Dengan itu kita membesarkan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam keadaan kita menyahut hari fitr ini, kita menzahirkan rasa duka cita yang amat terhadap beberapa peristiwa yang berlaku di sekitar dunia Islam. Letupan yang berlaku di Madinah An-Nabawiyah, di mana Madinah Rasul yang merupakan bandar kedua suci di dalam Islam, telah diletupkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Dan demikian juga peristiwa letupan yang berlaku di dalam negara ini, yang merupakan bibit-bibit kepada permulaan yang menakutkan. Semua ini mengingatkan kita kepada kemunculan satu puak yang sangat menakutkan yang diberi amaran oleh Nabi SAW. Agama yang fitrah ialah agama yang sempurna. Agama yang fitrah itu tidak ghulu, tidak melampau. Agama itu hidup dengan kesederhanaan dan kemanusiaan. Nabi SAW menyebut, iyyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu fid din. Jaga-jaga kamu jangan melampau di dalam agama. Iyyakum wal ghulu, jaga-jaga kamu jangan melampau. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang terdahulu daripada kamu ialah mereka yang melampau. Apabila munculnya kelompok yang inginkan beragama, tetapi lebih daripada apa yang dituntut oleh agama, menyeru kepada kewujudan daulah Islamiah,
negara Islam yang menurut angan-angan dan cita-cita mereka disahut oleh pemuda-pemuda daripada negara-negara orang Islam yang tidak memahami hakikat sebenar Quran dan Sunnah. Pada zaman Nabi SAW, Nabi memberi amaran tentang kewujudan Khawarij. Satu puak yang akan muncul, kata Nabi, pada suatu masa nanti. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Yaqra'una al-Quran wa la yujawizu taraqiyahum. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Kamu akan dapati satu puak yang kamu merasa hina kepada solat kamu, lekeh solat kamu dibandingkan solat mereka. Akan kamu rasakan lekeh puasa kamu dibandingkan puasa mereka. Mereka itu membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak lebih daripada halqum mereka. Mereka terkeluar daripada agama, seperti mana terkeluarnya anak panah daripada busarnya. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebut, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang Islam, mereka meninggal penyembah-penyembah berhala. Demikian akhirnya muncul puak Khawarij yang mengkafirkan sesiapa yang tidak bersama dengan mereka di atas satu syiar, yaitu inil hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Kita hendaklah melaksanakan undang-undang Islam, yaitu dengan titah perintah Tuhan yang mereka angkat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Mereka telah memerangi Ali bin Abi Talib. Mereka telah memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka telah membunuh orang-orang Islam di kalangan pembesar-pembesar dan para ulama di atas alasan kerana mereka itu tidak cukup Islam, kerana tidak menegakkan daulah Islam seperti mana yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kemudian golongan itu telah dihapuskan. Pada akhir zaman muncul lagi golongan. Di dalam satu hadis yang dhaif, tetapi padanya ada banyak maklumat yang hampir sama dengan apa yang berlaku pada hari ini. Pada hari ini kita ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan orang Islam jangan terlibat. Dalam hadis yang dhaif ini daripada Ali bin Abi Talib dikatakan bahawasanya Nabi SAW menyatakan, "Idza ra'aitum ar-rayatus sud falzimul ard wa la tuharriku bi aydiyakum wa arjulakum." Apabila kamu melihat bendera hitam, hendaklah kamu kekal di tempat kamu, jangan kamu gerakkan tangan dan kaki kamu. Yadhharu qaumun du'afa la yu'bah lahum qulubun kazubar al-hadid. Nabi kata akan lahir satu kaum yang lemah. Pengetahuan mereka, nilai mereka, di mana hati mereka itu bagaikan kepingan-kepingan besi. Wahum ashabud daulah, mereka itu tuan-tuan punya penegak daulah, penegak kerajaan. La yafutuna bil ahdi wala misaq, mereka tidak menunaikan apa-apa perjanjian, tidak menghormati apa-apa peraturan. Yad'una ilal haq wa laysu min ahlihi, mereka menyeru kepada kebenaran sedangkan mereka bukan di kalangan ahli kebenaran. Asma'uhumul kuna wa nisbatuhumul qura, nama mereka itu bermula dengan Abu, seperti mana Abu Bakar al-Baghdadi dan seumpamanya Abu Mas'ab az-Zarqawi dan berbagai-bagai. Wa nisbatuhumul qura, sedangkan nisbah nama mereka itu pula kepada bandar dan kota. Al-Baghdadi, bandar itu, bandar ini, kata di dalam riwayat ini, rambut mereka bagaikan wanita. Akhirnya mereka akan berperang sesama sendiri, kemudian Allah akan menzahirkan kebenaran. Walaupun hadis ini dhaif, ia mempunyai makna yang banyak supaya kita semua jangan terlibat dalam hal ini. Kita berpesan kepada orang-orang muda pada zaman media sosial ini yang mana terlalu banyak manusia terlibat. Beberapa hari yang lepas, keluarga daripada Dubai, Qatar dan juga Saudi ada yang membunuh ibu bapa mereka kerana menghalang mereka untuk menyertai ISIS.
kita bimbang unsur-unsur ini muncul dalam negara ini. Nabi SAW melarang kita menyertai puak yang seperti ini pada hari raya, hari kemenangan ini. Sambutlah kemenangan di atas titah perintah Allah dan buangkanlah kejahatan daripada muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi SAW diutuskan bagi satu agama yang hanifiyatus samhah, agama yang pemaaf dan lagi benar. Nabi SAW pada hari raya, sebahagian dari kalangan sahabat bermain petunjukkan pedang, petunjukkan lembing di dalam masjid. Baginda Nabi SAW melihatnya. Aisyah radhiyallahu anha melihatnya berada di belakang Nabi. Mereka berpesta pada hari itu di dalam masjid dengan keseronokan bersempena dengan hari raya. Kata Nabi SAW, likai ta'lamal yahud inni ursiltu bihanifiyati samhah, supaya Yahudi mengetahui sesungguhnya aku ini dihantar bagi satu agama yang benar lagi sangat pemaaf. Apabila ada wanita yang menyanyi di dalam rumah Nabi SAW, Abu Bakar melarangnya. Kata Abu Bakar, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah, adakah suara syaitan di dalam rumah Rasulullah? Kata Nabi SAW, da'huma ya Abu Bakar, innahu yawma 'id, likulli qaumin 'id, wa hadha 'iduna. Biarlah mereka, wahai Abu Bakar, bagi setiap kaum itu ada hari raya, ini adalah hari raya kita. Demikianlah Islam yang sifatnya pemaaf, agama yang meraihkan fitrah manusia. Kadang-kadang ia berkembali kepada Tuhannya, kadang-kadang ia perlukan kerehatan, kadang-kadang ia perlukan hiburan. Agama mengambilnya dengan kadar-kadarnya, berdasarkan kepada keperluan insan tanpa berlebih-lebihan. Pun begitu, kita berduka cita pada hari ini apabila melihat nasib yang menimpa dunia Islam. Pada hari kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, timur dan barat sedang mempertikaikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam agama pengganas, Islam agama yang menyimbolkan kekacauan, Islam adalah agama yang tidak mempunyai keprimanusiaan. Demikian itu telah ditelan sebahagian besar oleh manusia di atas muka bumi ini melalui media-media yang ada, ditambah dengan sikap sebahagian umat Islam yang telah mempertontonkan perilaku yang salah yang menyebabkan manusia bertambah keliru tentang hakikat agama. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pergi membawa risalah Islam pada hari-hari kegemilangan Islam, pada hari Rib'i bin Amir datang berhadapan dengan Panglima Parsi. Ketika Panglima Parsi bertanya kepada Rib'i, apa tujuan kamu orang Arab datang menghadapi Parsi? Kerana Parsi merupakan empire yang paling besar ketika itu, digeruni di timur dan barat. Tiba-tiba orang-orang Arab yang tidak memakai kasut, orang-orang Badui yang di padang pasir, yang berpakaian compang dan camping, datang untuk menghadapi kerajaan dan empire yang besar, tentera yang ratusan ribu banyaknya. Kehairanan orang-orang Parsi. Lalu Rib'i yang dihantar, yang pakaiannya begitu simpel sekali, yang mengikat tali di kepalanya, mewakili tentera Islam dalam keadaan menjadi wakil yang paling rendah ketika itu, bertemu dengan panglima yang maha besar bagi rakyat Parsi, yaitu Rostam. Apabila ditanya, mengapa kamu orang Arab datang? Ini adalah jawapan Rib'i yang sepatutnya kita kekalkan dalam ingatan kita tentang hakikat agama. Walaupun dia sahabat yang kecil, katanya, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawril adyan ila adlil islam, min dhiqatid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allahu bata'athana, Allah lah yang menghantar kami. Rib'i tidak menyatakan Umar yang menghantar kami, ketika itu Umar adalah khalifah. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama, kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia yang luas.
Di manakah keadilan Islam itu? Di manakah Islam yang luas itu? Di manakah Islam yang indah yang menyelamatkan manusia daripada kekejaman agama-agama? Hal ini tidak dizahirkan oleh kita pada zaman ini, maka kita tidak menjadi umat seperti mana yang disifatkan oleh Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang demikian itu kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bertemu. Salafus salih di kalangan mereka suka untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kami dan kamu. Dan demikianlah, di samping kita mengucapkan hari raya, selamat hari raya, ataupun dalam tradisi orang Melayu, mereka mengucapkan maaf zahir batin. Walaupun agama tidak pernah mengkhususkan memohon maaf pada hari raya, tetapi ialah adat tradisi yang boleh kita lakukan sebagai satu tradisi kebiasaan, di mana menyatakan kita memohon maaf pada hari raya. Agama menyatakan kita memohon maaf bila-bila sahaja apabila kita melakukan kesalahan kepada seseorang. Pun begitu, kita ambil kesempatan berjumpa, mengucap selamat hari raya, mendoakan kepadanya supaya amalan dia diterima dan juga amalan kita diterima. Dan jika kita menambah dengan adat kebiasaan kita memohon maaf di atas segala salah dan silap, mungkin yang demikian itu ada padanya kebaikan. Demikian kita hidupkan hari ini untuk bertemu antara satu sama lain, bersalam-salaman, mengeratkan hubungan umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mempersatukan kita dengan nama-nama bandar, kota, bangsa ataupun seumpamanya. Allah telah menyatukan kita di atas la ilaha illallah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut, wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Inilah umat kamu, umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan kamu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Maka hendaklah pada hari ini kita menzahirkan syiar perpaduan orang Islam. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi dan para sahabat bersolat hari raya di tengah padang yang kosong. Cuma di dalam negeri kita ini musim hujan dan keadaan tidak sesuai kadangkala. Tetapi pada asalnya, pada kebanyakan negara orang Islam, mereka salat di padang yang lapang. Nabi menyuruh dikeluarkan wanita, anak dara, huyat, wanita yang haid dan semuanya pergi menghadiri tempat salat. Walaupun mereka tidak salat, tetapi supaya mereka menyaksikan perpaduan dan dakwatul muslimin, seruan orang Islam. Maka pada hari ini semua kita lah hadir ke sini, menzahirkan perpaduan, menzahirkan hubungan, menzahirkan seruan orang Islam yang mana tidak membesarkan harta dan keturunan, tetapi membesarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha besar, Allah yang maha besar, bagi Allah segala pujian. Di samping kita mengingatkan pada hari ini, kita menguatkan hubungan silaturahim, menguatkan hubungan di antara kita, memberi makan kepada yang datang menziarahi. Kita mengingatkan firman Allah, wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu saudara syaitan. Sesungguhnya syaitan itu kepada Tuhannya sangat kufur. Banyak dosa dalam Quran disebut, banyak dosa dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, tapi Allah tidak pernah menyatakan sesiapa itu saudara syaitan. Tidak peminum arak saudara syaitan, tidak penzina saudara syaitan, walaupun itu semua dosa besar. Tetapi orang yang membazir adalah saudara syaitan. Kerana pembaziran itu hadir daripada kesombongan, maka dengan itu, di samping kita memberi makan dan kita bergembira membeli pakaian yang baru, menjemput tetamu datang, marilah kita mengelakkan daripada melakukan pembaziran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Nabi SAW pada hari raya, kana Nabi SAW idza kana yaumul 'id khalafat tariq. Adapun Nabi SAW itu pada hari raya dia datang dan pulang pada jalan yang berbeza. Para ulama hadis berbincang mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Mengapa Nabi SAW datang dan pergi melalui jalan yang berbeza? Sebahagian mereka menyebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari ini sebagai kemungkinan baginda ingin bertemu dengan lebih ramai manusia. Maka dengan itu, bila dia datang pada jalan yang lain, dia pulang pada jalan yang lain, maka baginda akan bertemu dengan lebih ramai orang. Maka bertemu dengan ramai orang pada hari ini adalah sesuatu yang baik. Menghurulkan salam dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kami dan kamu, adalah merupakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu adalah amalan yang patut kita hidupkan di kalangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga kita tidak lupa untuk mengingatkan bahawasanya selepas daripada ini kita juga mempunyai disunatkan berpuasa 6, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, seperti mana dia berpuasa sepanjang tahun. Cumanya oleh kerana kita mempunyai suasana yang berbeza pada zaman dahulu, anak pinak balik setahun sekali ataupun 2 tahun sekali, adik-beradik sekali-sekala berjumpa. Apabila hari kedua kita berpuasa, kemungkinan sebahagian daripada kegembiraan itu terhalang ataupun tak dapat untuk sebahagian daripada kita menikmati, kerana sebahagian besar kita berpuasa. Walaupun hadis Nabi ini menyebut 6 hari pada bulan Syawal. Di dalam mazhab Imam Ahmad, tidaklah semestinya berturut-turut selepas daripada hari raya. Dalam riwayat hadis, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, satu hari Abu Sa'id Al-Khudri buat makanan, jemput Nabi SAW. Nabi datang ke rumah dia. Falamma wudi'a at-ta'am, apabila makanan itu diletakkan, salah seorang yang Nabi datang bersama dengan kawan-kawannya, salah seorang yang datang bersama dengan Nabi menyatakan, inni sha'im, sesungguhnya aku puasa. Nabi SAW menyatakan, da'akum akhukum wa takallafa lakum, summa taqul inni sha'im, iftir wasum makanahu yauman akhar in syit. Nabi kata, saudara kamu jemput kamu, dia susah payah masak kat kamu, kemudian kamu kata aku puasa. Nabi kata, buka, ganti pada hari yang lain. Kita boleh saja untuk terus berpuasa pada besok hari jika kita mahu. Namun jika kita buka, kita ganti 6 hari, kita berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, pada mana-mana hari pada bulan Syawal, kerana merayakan kaum keluarga yang pulang, yang demikian juga tidak jauh daripada petunjuk Nabi SAW. Dan tidaklah salah untuk kita berpuasa besok jika kita ingin berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah kita sekali lagi mengingatkan kepada apa yang Nabi SAW sebut, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Janganlah kamu benci membenci, janganlah kamu dengki mendengki, janganlah kamu belakang membelakangi. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal seorang muslim itu meninggal tidak bercakap dengan saudaranya, yakni memulau saudaranya lebih daripada 3 hari. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita menghidupkan suasana pada hari ini dengan membuang dalam perasaan kita permusuhan, kebencian, dengan menggantikannya dengan persaudaraan Islam seperti mana yang telah Allah dan Rasulnya persaudarakan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk serta hidayah dan rahmat-Mu kepada kami, kepada pemimpin kami, terutama kepada Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Said Sirajuddin, Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, makmurkanlah tanah air kami ini dengan amalan-amalan saleh, dan hindarilah kami daripada bencana dan bala disebabkan oleh kerana dosa-dosa kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dan seluruh dunia umat Islam untuk menghadapi musuh-Mu dan musuh-musuh yang menyerang agama-Mu. Berilah pertolongan serta kemenangan kepada para mujahidin dan kepada para duat di mana saja mereka berada, berjuang menegakkan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam di Syria, Palestin. Selamatkanlah umat Islam daripada kekejaman rejim-rejim yang zalim, Zionis dan seumpamanya. Ya Allah, peliharalah kami, peliharalah umat ini. Ya Allah, jadikanlah hari raya ini hari raya yang penuh dengan keimanan dan taqwa dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.